kita, mari kita sama-sama membaca Quran. Ganjaran kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kepada kedua Al-Quran, baca ayat Al-Quran ibaratnya umpamanya selepas baca Fatihah rakaat pertama surah baca sunnah baca ayat. Contohnya sekurang-kurangnya qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, tak kira lah ya. Jadi salam ayat Al-Quran tu ya, sebanyak 30 juzuk tu. Sama ada nak baca daripada alif lam mim pun sebahagiannya pun boleh ya. Jadi kalau orang ni silap ataupun ragu-ragu, kita mengingatkan pasal itu, bererti bukan imam aja nak hafal, makmum pun kena ingat ya. Sebenarnya jangan kita anggap berkaitan dengan imam, makmum tak kisah, tak ambil indah. Tak ya. Pasal ini tujuan, apatah lagi kalau makmum itu yang sebelah belakang imam. Nah, dia boleh menggantikan tanda imam ya. Kebanyakan selalunya kalau di masjid-masjid Bilal lah di belakang imam. Oleh kerana Bilal akan boleh menggantikan tempat imam. Ataupun di masjid tu kalau imam tak ada ya, Bilal boleh ambil tugas imam ya. Bilal boleh ambil tugas imam, bukan muazzin sebagai muazzin sahaja. Ya, jadi dia boleh ambil di tempat imam. Kalau kata imam tak hadir, tak datang. Okey. Perkara ini boleh dilakukan ya dengan merujuk kepada kaedah yang telah disebutkan sebelum ini pada perbahasan kesilapan imam dalam solat. Ya, yang lepas kita dah cerita dah. Berkana yang lepas-lepas tak tahu muka surat berapa ya, dia yang mengatakan kalaulah imam tu bacaan dalam ayat, contohnya dalam surah-surah Al-Quran tu bacaan, kita ingatkan dia dengan bacaan. Kalau dalam rukun-rukun, contohnya yang silap imam, contohnya tahiyat awal ataupun tahiyat akhir ya, ataupun dan sebagainya, maka dia boleh gunakan dengan sebutan subhanallah. Tetapi kalau pada ayat-ayat yang terlepas, contohnya Al-Quran, dia baca Fatihah, tiba-tiba dia Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan dia boleh baca, contohnya baca sunat doa iftitah, lepas baca dia baca bismillahirrahmanirrahim, sepatutnya baca Fatihah kan, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba dia alhamdulillah dia lupa, terus bismillahirrahmanirrahim, terus baca surah qul huwallahu ahad contohnya. Bagaimana tuan-tuan nak mengingatkan? Tak boleh mengingatkan sekadar subhanallah. Yang sekurangnya kita kata kalau subhanallah pun boleh, tapi untuk supaya dia mengaku, tetapi kita kena sebut tang mana yang salah tadi. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, cukuplah. Kalau imam dah sebut sampai ke situ, tak tahu meneruskan lagi, wallahu alam lah. Ya tak? Fatihah tu contohnya. Tak boleh, pasal ini pernah berlaku. Yang menceritakan bukan ini cerita dongeng, cerita sebenarnya, dan imam tu sendiri yang berlaku, yang berlaku ketika itu. Apa dia kata? Mula-mula di masjid lain, lepas tu dipindahkan, tapi dalam wilayah jugalah. Ya, lepas tu dipindahkan kat satu masjid solat subuh tu. Tiba-tiba dalam solat subuh, lepas takbiratul ihram, baca doa iftitah, bismillahirrahmanirrahim, terus baca surah saja. Lepas tu imam makmum yang penting subhanallah. Makmum belakang tu subhanallah, tapi tak subhanallah, tak faham apa yang salah tu. Yang imam tak faham kalau sekadar subhanallah. Pasal dia baca bismillahirrahmanirrahim, jadi apa? Dia sebut lagi bismillahirrahmanirrahim, baca surah lagi. Subhanallah, baca betul subhanallah lagi. Tak boleh.
Kamu tu tak faham, jangan tu apa Bilal yang belakang tu dia kata apa? Al-Fatihah kata. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Al-Fatihah kata. Mana boleh macam Al-Fatihah tu apa? Tak? Jadi kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau katakan dia kata Subhanallah, dia berhenti. Sebelum membuat apa-apa, dia ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Dah. Tentu imam tu boleh meneruskan. Kan? Itu kalau sekiranya Al-Fatihah. Begitu juga dalam surah. Dalam surah-surah contohnya, ketika dia baca, lepas baca Fatihah, ya, lepas baca Fatihah, dia baca surah. Surah tu kadang terlupa. Yang kalau makmum ingat, kena baca tang mana yang mula dia lupa tadi, yang mula dia boleh baca dan yang sampai melepasi yang terlupa tadi. Itu kita bacaan. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Salah lah kan? Dah meloncat, maka kita bolehlah qul huwallahu ahad Allahu samad. Betul itu. Itu yang apa? Di dalam bacaan surah-surah. Kalau sekiranya makmum pun tak tahu, diam ajalah. Ya tak? Semua makmum tak tahu. Pasal itu imam pun kena faham. Imam kena faham, kalau baca surah tu biarlah makmum banyak yang tahu. Pasal kalau baca surah tu, bacalah yang sederhana. Jangan panjang-panjang. Panjang-panjang kalau lancar betul tak apa. Ada. Kalau tak lancar, macam mana? Jadi, tak ada. Kalau sekiranya imam tu tersilap, tak salah, tak ada yang mengingatkan, dia baca terus, sah tak solatnya? Sah. Oleh kerana ayat Al-Quran itu, surah itu adalah sunat. Ya, sunat. Itu besok hanya Al-Quran dengan imam yang baca salah tadilah yang dalam perhitungannya di Yaumil Mahsyar besok. Ya. Itu kita kena ingat, kena baca. Sebenarnya pasal itu kalau kita jadi imam, biarlah bacaan-bacaan yang mudah makmum biasa. Contohnya buat duha, tentu beramai orang tahu. Qul ya ayyuhal kafirun, ya, apa, walaili idza saja dan sebagainya. Dah, itu kebanyakan orang tahu. Alhaakumut takasur, yang mudah-mudah. Ada. Kalaulah katakan contoh kita rakaat yang pertama dah baca Fatihah. Lepas baca Fatihah kita baca surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, sampai akhir. Lepas tu rakaat yang kedua nak baca apa pula? Pasal kita tahu kalau nanti saya baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun, sudah balik pula. Boleh tak? Boleh, tapi makruh. Itu saja hukumnya. Jadi bacalah Qul huwallahu ahad lagi semula, tak mengapa. Ya. Saya rasa dah cerita babnya. Imam dulu Rasulullah melantik dua imam. Satu imam setiap waktu Qul huwallahu ahad. Walhal dia hafal Al-Quran. Ya tak? Setiap waktu. Ya, setiap waktu dan silap rakaat pula tu. Ya tak? Okey. Baca Qul huwallahu ahad balik semula. Tak mengapa. Okey? Okey. Ada apa pertanyaan tentang situ? Tak ada? Okey. Oh, ini sudah. Sudahlah. Sudah. Kita 189. Muka surat 189. Kita yang terakhir 25 bulan 8. Kan? Oh, bukan. 1 bulan 9, 190, silap. Oh, alah, ni Pak Karim pun tak nak mengingatkan tadi. Pak Karim. Ya?
Bukan subhanallah. Kalau dalam keadaan ini boleh sebut sebenarnya. Okey. Muka surat 190 yang terakhir 1 bulan 9. Ya tak? Oh, kita dah apa dah? Sampai hadis yang kelima kan? Bawah tu. Jadi sekarang kita masuk hadis yang ke-6. Oh, pasal itu yang itu dah. Itu ingat ni dah baca tu. Pasal minta maaf lah. Ya, pasal saya banyak tempat saya pakai kitab ni. Pasal tu kat sini ni saya catat, semua saya catat. Macam di MITM, di Dewan, di Bomba berapa ni. Ya, okey. Saya catat semua. Okey. Jadi kita 190 muka surat 19. Muslimah pun tak ingat juga ya. Muslimah boleh ingatkan. 190 hadis yang ke-6 hari ini. Okey. Hadis yang ke-6. Pasal itu, okey. Apa yang dikatakan hadis yang ke-6? Selain itu, kita daripada bawah ni. Selain itu, walaupun hadis ini lemah, terdapat hadis lain dalam kitab yang sama yang menjelaskan serta menguatkannya. An Ibni Awnin qala Muhammad bin Abdillah ibni Hasan ibni Ali ibni Abi Talib idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah qala man khalfahu sami'allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya. Ini pun sudah ke? Belum. Okey. Ya, belum. Bermakna tempat lain lah saya baca ni. Pasal saya ingat ni. Okey. Apa maksud kat sini? Maksudnya, daripada Ibnu Aun, beliau berkata, beliau ialah Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abu Talib berkata, apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah ketika iktidal, ya, sami'allahu liman hamidah, maka orang yang berada di belakangnya iaitu makmum hendaklah mengatakan sami'allahu liman hamidah, ya, Allahumma liman hamdahu Allahumma rabbana lakal hamd. Jadi kalaulah sekiranya pasal tu ada setengah orang kepahamannya, dia kata apabila imam membaca sami'allahu liman hamidah, makmum hanya sekadar menjawab rabbana walakal hamdu. Ya, ini bagi Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Ya, kebanyakan itulah. Apabila imam mengungkapkan sami'allahu liman hamidah, maka kita jawab rabbana walakal hamdu. Ataupun macam-macam, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa man sita min sibat, ataupun rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, itu pun boleh. Itu sebagaimana yang telah diungkapkan. Ini bacaan ini Rasulullah tak sebut, tetapi ketika Rasulullah menjadi imam, maka salah satu makmum dia mengungkapkan seperti bacaan ini tadi. Apabila Rasulullah berkata sami'allahu liman hamidah, maka makmum pun sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, maka ketika Rasulullah lepas solat, maka Rasulullah tanya kepada para jamaah, siapa yang mengungkapkan ini tadi? Dia kata, salah seorang yang mengungkapkan, dia cakaplah, ya saya, ya Rasulullah. Maka sebutlah, bacalah kamu semua sebagai sedemikian rupa. Maka ketika jamaah mengungkapkan sami'allahu liman hamdah rabbana walakal hamd thayyiban
mubarakan fi, katsiran tayyiban mubarakan fi tadi, Rasulullah nampak 30,000 malaikat berduyun-duyun menuju kepada orang yang membaca ini nak mencatatkan kebaikan pahalanya. Tu dia, ya. Ini oleh kerana Rasulullah sendiri. Pasal itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak perkara-perkara setengah orang katakan Rasulullah tak buat, jangan kita buat, kata bid'ah. Tetapi ada Rasulullah tak buat tapi Rasulullah suruh buat, ya tak? Contoh, ya, macam solat tarawih. Dah, solat tarawih Rasulullah buat selalunya 12 habis berapa? 12 rakaat. Tetapi ya, 8 rakaat, maafkan saya, 8 rakaat tidak termasuk witir. Witir 3 rakaat. Berarti jadi 11 rakaat keseluruhnya. Ya, tapi ada kadang-kadang Rasulullah buat 20 rakaat. Ya, tetapi dia tak buat berjamaah yang ramai-ramai. Sebab apa? Dikuatiri kalau Rasulullah buat berjamaah ramai-ramai, buat 20 rakaat, makin menjadi satu kewajipan. Ya, jadi siapa yang membuat 20 rakaat ramai-ramai? Sayyidina? Bukan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Ya, dia membuat ramai-ramai. Ya, banyak perkara-perkara yang sahabat-sahabat buat ramai. Sebab apa? Masa itu orang pun dah kurang dia punya apa. Jadi Rasulullah, Sayyidina Umar dia buatlah sebanyak 20 rakaat. Dan begitu juga ada orang kata lepas sembahyang tak ada wirid dan sebagainya. Rasulullah tak buat, itu bid'ah. Rasulullah pernah buat, tetapi tidak berterusan. Apabila berterusan menjadi satu kewajipan. Lepas tu kemudian tu setelah Rasulullah wafat, maka orang-orang berteraburan lepas solat, tiada apa yang dia dibuat. Maka apa ni, Ibnu di masjid di Taif, masjid di Taif, apa Ibnu, masjid di Taif, Taif masjid dia, lupa. Dia mengulangi membuat beramai-ramai semula. Sebab dia kata dah lama dah apa, orang lepas sembahyang aja berteraburan, lepas sembahyang berteraburan, tiada apa. Ibnu masjid di Taif. Ibnu siapa? Masjid apa di Taif? Ada satu di Taif selain daripada masjid apa di Taif itu ada satu masjid apa, Mikat, lupa. Nanti kalau ingat saya sebut semula, ya. Okey. Kadang-kadang itulah terlupa. Jadi apa yang dekat sini mengatakan, maka ungkapkanlah samiallahu liman hamidah, lepas tu lah baru baca Rabbana walakal hamd, ya, Rabbana walakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd dan seterusnya, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, ataupun Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi pun boleh, ataupun Rabbana walakal hamd pun boleh, ya. Itu dia. Jadi makmum pun bagi Imam Syafi'i, makmum juga disunatkan membaca samiallahu liman hamidah sebagai imam baca tadi, ya. Begitu juga bagi mazhab yang lain. Kita mengungkapkan usalli, baca usalli fardal maghribi salasa rakaat, makmum itu mengungkapkan usalli itu pun ada setengahnya kena apa, bid'ah, dia kata. Sebab Rasulullah tak baca. Pasal itu usolli, apa tujuan usolli? Niat, ya tak? Tetapi Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i sunat kita mengungkapkan semula. Sebab apa? Supaya hati kita mantap. Apa maksud usolli? Usolli saja aku nak solat tadi, ya tak?
Pasal tu apabila kita mantap berdiri tegak dan usalli fardal maghribi Allahu Akbar. Yang niat ini tadi di lintasan dalam hati ketika Allahu Akbar. Ini pun sunat juga. Ya, angkat tangan. Ya, yang dia apa dia Allahu Akbar itu rukun mesti dengar sekurang telinga kita. Kalau gitu aja angkat tangan yang sunat dibuat. Yang rukun tak dibuat, itu tak sah solatnya. Ada. Pasal tu yang rukun dan yang sunat tu lain. Yang rukun pasti kita buat. Ya. Kalau haji, umrah, yang rukun mesti dibuat. Yang wajib itu sunat. Kalau rukun ditinggalkan, haji tak dapat, umrah tak dapat. Tetapi kalau yang wajib itu tertinggal, boleh diganti dengan dam. Tu beza dia. Ya, boleh diganti dengan dam. Okey. Okey, kesimpulan dalam mazhab Syafi'i ucapan sami Allahu liman hamidah tetap disunatkan. Ucapan itu tadi bagi Imam Syafi'i tetap disunatkan mengungkapkan. Tapi kalau mazhab Hambali, Hanafi, Maliki dia kata imam saja yang sami Allahu liman hamidah, makmum sekadar mengelafalkan Rabbana walakal hamd, itu aja. Ya tak? Okey. Jadi bagi Imam Syafi'i maka disunatkan kita pahala dapat pasal itu. Apa yang dinamakan dulu dalam bab mula-mula bab solat, apa mengatakan sesiapa solat berjamaah, ya, sesiapa yang datang solat berjamaah, contoh saya berjamaah kat sini, kemudian saya punya solat kurang sempurna, maka saya akan disempurnakan oleh para jamaah yang lain yang sempurna tadi. Tapi ingat, yang kurang sempurna pada saya tadi apa? Hanya sunat-sunatnya. Kalau yang rukunnya tak sempurna, tetap tak sah solat saya. Ya tak? Maksudnya yang sempurna tadi, yang tak sempurna tadi ialah apa dia? Sunatnya. Contohnya, saya tak baca sami Allahu liman hamidah, terus saya jawab saya Rabbana walakal hamd, sah solat saya. Ya, tapi atas dasar kesempurnaan bagi Imam Syafi'i kurang sempurna. Ya, sebab sami Allahu liman hamidah itu juga disunatkan untuk kita mengungkapkannya. Okay. Boleh saya turunkan sikit? Okey. Okey. Tetap disunatkan kepada makmum dan mubaligh untuk mengucapkannya ketika bangun daripada rukuk menuju ke iktidal. Ya. Mubaligh tadi siapa? Yang membantu imam tadi belakang, makmum apa ni? Bilal lah contohnya. Kalau sekiranya kita tak ada pembesar suara, ya, jadi imam tak kuat pula tu bacaannya. Kena mubaligh tadi menguatkan macam sami Allahu liman hamidah, kena sama juga. Mubaligh pun kena baca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ataupun Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, pun boleh. Ya, itu lagi bagus. Ya. Mubaligh, banyak mubaligh. Selalunya dia mubaligh ni yang belakang imam saja. Satu saja. Kalau dah banyak nanti dah berteraburan lah. Semua nak baca. Ya tak? Yang di Mekah seorang aja mubaligh tu. Ya. Mubaligh yang dengar dia pakai pemecah suara kan. Dia pakai semua baru dengar tu. Sami Allahu liman. Baik di Mekah ataupun di Masjidil Haram. Ya tak? Masjid apa? Masjid Nabawi di Mekah tu Masjidil Haram, ya tak? Ataupun di Masjid Nabawi. Itu seorang saja
Mubalik tadi untuk mengingat. Kebanyakan mubalik ini adalah terdiri daripada Bilal. Okey. Okey. Apa tadi? Mengucapkan ketika bangun daripada rukuk tadi menuju ke i'tidal. Mengenai kadar kekuatan suara ketika menyebut at-tasmi itu dan at-tahmid pula Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' juzuk ketiga halaman 392 pengarang kitab Al-Hawi Imam Al-Mawardi dan para ulama yang lain berkata disunatkan kepada imam untuk menguatkan suara ketika menyebut samiallahu liman hamidah. Mesti kuat, ya, agar para makmum boleh mendengar dan mengetahui perpindahan rukuk imam tadi, rukun imam tadi, ya. Itu diistilahkan samiallahu liman hamidah, itu takbir intiqal, ya. Allahu akbar ketika nak rukuk, takbir intiqal. Samiallahu liman hamidah itu, ya, itu kena dengar, imam kena baca kuat. Perkara ini sama seperti imam menguatkan suara ketika mengangkat takbiratul ihram. Ketika samiallahu liman hamidah kuatnya sebagaimana imam mengangkat takbiratul ihram tadi. Allahu akbar tadi, ya. Pasal itu imam mengangkat takbiratul ihram kena kuat dia, ya. Dan makmum ketika mana mengangkat takbiratul ihram? Ketika imam sudah lepas habis takbiratul ihramnya imam, ya, Allahu akbar, barulah makmum angkat tangan Allahu akbar. Tak boleh menyamai antara imam dengan makmum. Imam Allah, makmum Allah pun tak boleh. Imam mengakhiri Allahu akbar, imam Allahu akbar, makmum angkat tangan pun tak boleh. Ya, yang lepas sudah dibacakan. Ingat, itu kita ingat. Berarti biar selesai imam, Allahu akbar, barulah kita bertindak, ya. Kalau tuan-tuan, pasal itu kalau ketika saya mengajar di askar cukup mudah, ya. Sebab apa? Bagaimana dalam perbarisan dia, ada dalam perbarisan dia baris, baris dia sedia, siap sedia, baris diap, diap betul, dah baru pram dia ni. Nah, pusing ke kanan, pusing. Tak boleh ke kanan kita pun dah berpusing. Tahu. Jadi ke kanan, sing tu tadi barulah dia bergerak. Nah, baru tu dia gunakan dia punya apa? 1, 2, 3, 2, 3, 1 tu. Ya, selalu yang askar polis ini selalu tu lagi satu juru gambar. Dia tahunya cuma 1, 2, 3, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Itu je. Ya. Okey. Tak lebih dari itu. Samiallahu liman hamidah, agar para makmum boleh mendengarnya dan mengetahui perpindahan rukun imam. Perkara ini sama seperti imam menguatkan suara ketika mengangkat takbiratul ihram. Selepas itu dia hendaklah memperlahankan suara ketika menyebut Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Ketika itu imam tak kuat, ya. Sampai samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, tak perlu kuat, ya. Okey. Hanya yang apa? Ketika samiallahu liman hamidah. Kerana ucapan ini dilakukan semasa
iktidal, maka imam memperlahankan sebutannya sama seperti tasbih dalam rukuk dan sujud. Ya, sambil dalam rukuk sujud mana imam boleh buat kuat? Tak kuat juga, ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika dalam sujud. Ketika rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Adapun makmum, dia hendaklah memperlahankan sebutan kedua-duanya, iaitu sebutan samiallahu liman hamidah, ya, samiallahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Bagi makmum tak perlu kuat, hanya sekadar samiallahu liman hamidah didengar oleh telinga makmum sendiri, ya. Okey. Ketika i'tidal, sama seperti keadaannya memperlahankan suara ketika mengangkat takbiratul ihram. Okey. Jika makmum tersebut ingin menyampaikan bacaan ini kepada makmum yang lain kepada sebagai tanda perpindahan imam kepada rukun seterusnya, sama seperti perbuatannya ini ketika mengangkat takbiratul ihram, berperanan sebagai mubaligh. Okey, pun kena kuat, ya. Katakan yang sebagai makmum yang nak supaya katakan imam tu tak kuat bacaannya samiallahu liman hamidah, maka yang makmum di belakang imam tadi boleh sebagai mubaligh, dia mengangkat suara yang tinggi, samiallahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, ya. Contoh, ya, itu bagi makmum tadi. Yang kalau samiallahu liman hamidah, rabbana walakal hamd tadi hanya perlahan saja didengar oleh telinga sendiri, wa imam mubaligh ataupun imam tadi. Yang dibenarkan untuk mengangkat suara tinggi ketika i'tidal tadi, samiallahu liman hamidah tadi. Ibaratnya bacaan sebagaimana imam mengangkat takbir Allahu Akbar, itu sekuat itulah, ya. Okey. Sebagai mubaligh, dia hendaklah menyaringkan suara apabila menyebut samiallahu liman hamidah. Siapa? Imam atau mubaligh tadi. Kalau imamnya tak kuat, tapi sekarang ni kita dah ada pembacaan suara, tak perlulah kuat sangat. Macam kat sana, kadang dah jauh, imam boleh dengar lagi sebenarnya. Tapi dibantu oleh mubaligh yang kuat lagi. Oleh kerana kalau yang pasal jauh tu, di luar masjid sana kan, kadang pembesar suara imam tu jauh sedikit. Jadi dia, kalau dikhawatiri, tak didengar oleh orang belakang, pasal tu mubaligh menguatkan suaranya. Ya. Samiallahu liman hamidah, kata. Dia dalam menyaringkan menyaringkan suara apabila menyebut samiallahu liman hamidah. Kerana kalimah itu ialah zikir yang disyariatkan ketika bergerak bangun daripada rukuk ke i'tidal. Dia juga tidak perlu menyaringkan suara untuk menyebut Rabbana walakal hamd tadi. Ya, yang disunatkan untuk menyebut kuat tadi samiallahu liman hamidah. Ketika Rabbana walakal hamd wa imam mubaligh tidak disuruh kuat. Okey? Disebabkan bacaan ini hanya dibaca ketika dia berada dalam keadaan i'tidal, ya, i'tidal ketika beri tegak tadi. Okey? Jadi setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Waktu isyak dah pun dah lepas.
Maka ada pertanyaan, boleh bertanya hari ini 8 hari bulannya. 8. 8, 9. 2022 cerah. Okey. Ya? Apa? Hukum? Hari ini? 8. Hari ini 8. Hari ini 8 bulan 9. Kita 8 lah hari ini. Okey. Okey. Ada apa pertanyaan? Muslimah ada tanya? Ada? Tak ada. Okey. Ya ke? Coba on. Okey. Okey, ada apa pertanyaan? Tak ada. Muslimin, tak ada pertanyaan. Kalau tak ada pertanyaan, tak apa. Saya boleh teruskan. Dia pakai misdis kan? Afad. Oh, rosak. Okey. Tak ada pertanyaan? Ada? Tak ada. Ya? Tak ada. Alhamdulillah. Faham? Syukur. Alhamdulillah. Setelah ini dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Ya. Minggu hadapan 191 insyaAllah. Saya memohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datang dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini susah nak dapat sekarang. Banyak tempat kita ada. Rupanya saya tengok bukan kelas saya. Ada ustaz lain pun ada bawa ni di Seri Gombak. Ustaz siapa tak tahu, dia ada masalah banyak. Ya. Di Masjid Jami' pun ada juga ada. Sudah dapat. Pasal tu kita merayu Telaga Biru untuk mencetak semula. Ya. Ni bomba belum dapat lagi ni saya. Belum bomba. Ya, belum bomba saya nak tukar pakai ni. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan, hamdan zakiran, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam min sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqum min ba'di tafarruqum ma'suma. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.